أعوذ بالله العلي العظيم بوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألهاكم التكاثر. Ketahuilah ketika mana kamu sedang mengumpulkan segala kekayaan, pangkat, harta, keluarga dan apa-apa yang bernama dunia, bahkan kamu sedang berseronok-seronok, hatta zurtumul maqabir, dalam pada kamu sedang berseronok dengan harta, lalai dengan harta benda, keluarga, pangkat, apa sahaja yang berupa dunia, sehingga bertemulah kamu dengan kubur, yakni kematian. Kalla sawfa ta'lamun. Ketika itu barulah kamu benar-benar sedar betapa pentingnya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sentiasa kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Betapa pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ketahuilah bahawa tak dapat tidak ketika itu kamu benar-benar yakin. Apa sahaja cerita daripada Quran dan hadis, maka pada hari itu kamu bertemulah. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kamu benar-benar mengetahui, benar-benar sungguh-sungguh kamu ketahui dengan penuh yakin. La tarawunnal jahim. Waktu itu kamu dah nampak dah betapa menderitanya manusia yang cuba membelakangi akhirat. Sangat-sangat menderita. Dia tengok pelbagai-bagai azab jahim, baik neraka, azab kubur dan sebagainya. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Waktu itu kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala segala nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat masa kepada kamu menuntut ilmu. Kenapa kamu tak menuntut ilmu? Kenapa kamu tidak memperkemaskini iman kamu sebagaimana Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Sentiasa aktifkan iman kamu. Pembaharu di sini aktif. Ketika mana kamu sedar imam kamu keimanan sudah merudum, sudah lemah, khususnya kita berada dan suasana hari ini, dengan saya yang bercakap pun boleh terjejas. Allahu Akbar. Maka usaha kita hari ini beradanya dalam majlis ilmu macam kita cas bateri balik lah. Maka sebelum Allah Ta'ala jemput kita kematian,
Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Maut ataupun kematian adalah perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib, iaitu malakul maut kamu tak nampak. Yang kamu nampak dah mati. Yang paling hampir sedang menunggu kamu. Malakul maut ni sedang menunggu kamu. Tunggu arahan Allah. Kalau rezeki kamu dah tak ada dah, walaupun sebiji nasi pun dah tak ada dah, walaupun seteguk air pun dah tak ada dah, walaupun sekelip-kelipan mata selangkah kita melangkah dah tak ada dah, maka pasti kamu akan dijemput oleh Allah Ta'ala melalui Malikul Maut. Maka begitulah mukaddimahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita ikuti sambungan pengajian yang berhubung dengan akidah. Pengajian tauhid ni, pengajian akidah ni, para ulama dia mengumpamakan ruh kepada jasad. Walaupun sehebat mana manusia tu, kalau tidak ada ruh, orang tak akan panggil manusia, orang panggil mayat ataupun jenazah. Begitulah juga ruh ada, tetapi jasad tidak ada. Orang tak panggil juga manusia, orang panggil alam ruh lah dia. Jadi jasad ni kena ada. Dan jangan cacat jasad. Kalau ada jasad, tak jaga tangan, kudung tangan. Ada kaki, tak jaga kaki, kudung kaki. Ada mata, tak jaga mata, buta. Dan sebagainya. Kena jaga. Itu namanya fiqh. Kita belajar ilmu fiqh. Jasad ni, ilmu fiqh diumpamakan jasad. Dan jasad dah ada, ruh pun dah ada, tapi pakaian tak ada. Sekacak mana orang lelaki pun berjalan telanjang bogel tengah-tengah orang ramai. Orang kata tak siu bang dah. Wal'ayazubillah muzalik. Maka itulah pengajian tasawuf. Itulah pengajian tasawuf. Jadi ketiga-tiga ni kita kena belajar. Jadi alhamdulillah, inilah makanan ruh yang paling penting. Kita ikuti sambungan muka surat 34. Baris yang ke, perenggan yang ke 2. Dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam. Kita dah tahu makna jazam ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jazam ni bahasa Arab, sungguh-sungguh. Keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muwafaqah, yang sepakat, kata putus, itu muwafaqah. Muwafaqah ni bahasa Arab juga, bahasa Melayu pun muwafakat. Muwafakat ni berkalimah waqafah, tetap. Waqafah ni tetap. Kita pernah dengar wakaf kan. Wakaf tu, muwafaqah ni pada wakaf. Waqafah, tetap. Jadi muafakat ni bukan kerjasama. Dalam bahasa Melayu, muafakat ni bekerjasama. Muafakat ni ketetapan, buat satu ketetapan. Buat satu ketetapan, itu maksud muafakah. Muafakat. Buat satu ketetapan, ikutlah apa cara, walaupun kamu kena berganding bahu. Jadi kalau kita maknakan muafakat bersatu, tak kena. Muafaqah ni buat satu ketetapan, walaupun terpaksa bergabung. Kalau seorang bagi yang sebenar, tetapi tiada daripada dalil. Umpamanya, kalau ditanya pada kita, Allah ada ke? Ada. Kita kena kata ada. Apabila kita sebut wujud Allah, ada Allah, mesti kena 3 perkara kena ada. Ini dipanggil jazam. Nak jazam ni kan ada 3 perkara. Nak sungguh-sungguh ada 3 perkara.
Pertama dia panggil tahakkukun. Tahakkuk ni sebenar-benar. Dia tak ganjak dah. Untuk dia nak dapat kebenaran ni mesti dia kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia tak boleh. Kita kena berilmu. Itu untuk nak pergi kepada tahakkuk sebenar-benar. Jadi kita beriman pada Allah, percaya Allah ada sebenar-benar, tak ada goyah-goyah dah. Baik. Yang kedua, subuti ketetapan. Subuti ketetapan. Kita tidak berganjak dah, kita tetap Allah ada. Walaupun tak nampak, Allah ada. Subuti. Dan kita akan berhadapan dengan di kalangan, iaitu syaitan di kalangan jin atau syaitan di kalangan manusia. Dia akan soal kita. Dia kata, cuba awak tunjuk. Kalau Allah ada, tunjuk. Itulah yang ketiga kita duk belajar. Amrun, iaitu amrun i'tibariyun. Kita kena bawa perkara-perkara untuk sebagai contoh, untuk pengajaran. Jadi kalau seseorang datang, na'udzubillah min zalik, subhanallah, dia mengaji, dia kata, saya selagi tak nampak Allah, saya tak percaya Allah ada. Kita tak boleh emosi nak alempang, dia tak boleh. Kita kena amrun i'tibariyun, termasuk bijak kita bercakap. Kita kena bawa contoh i'tibariyun. Ada contoh-contoh. Oh, awak percaya dia, awak kata Allah tidak ada ya, sebab awak nak tengok Allah. Mulalah kita akan bawa dalil-dalil akli dan dalil nakli yang kita belajar. Katalah dia orang Islam, kita bawa dulu dalil nakli. Baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allah ada di Esa. Apa nak Esa? Satu yang tidak menyamai dengan apa-apa, yang tidak berhajat dengan sesiapa. Allah tidak berhajat dengan sesiapa. Itu qul huwallahu ahad. Allah tidak berhajat. Mana bukti Allah tidak terikat dan tidak berhajat? Sekalipun Rasul, orang beriman, kita berdoa tempat-tempat yang mustajab, boleh kita paksa Allah terima doa kita? Tak boleh. Kita minta, ya Allah, berilah kemenangan pada Palestin. Allah Ta'ala, ini bukti takdir Allah tidak, kudrah Allah, kuasa Allah tidak terikat dengan manusia, walaupun Rasul, walaupun malaikat yang maksum. Berdoa, minta apa-apa. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi dengan iradah dia, dengan kehendak dia, bukan dengan kehendak kita. Bukan. Kita jangan kata kalau kita minta sesuatu Allah bagi, oh sebab kehendak saya. Tak boleh, salah. Sebab itulah kita belajar tempoh hari, kita minta dengan Allah, minta dengan kehendak kita ke minta dengan kehendak Allah? Apa-apa kita minta, kita nak minta dengan kehendak kita ke kehendak Allah? Kehendak Allah. Orang tak belajar tauhid, dia minta dengan kehendak dia, salah. Kita dengan pilihan ikhtiariyah, pilih. Allah bagi kuasa memilih kita. Allah bagi kuasa memilih. Kita pilih, saya nak sakit ke nak sihat ke nak sakit? Nak sihat ke nak sakit? Awak pilih. Mesti orang nak sihat kan? Awak nak kaya ke miskin? Takkan nak miskin, nak kaya. Pilih. Oh, saya nak kaya. Ya Allah, Allah marzuqni wasi'ah. Ya Allah, peluaskanlah rezeki untukku, ya Allah. Rizqan wasi'ah wa halalan tayyibah, rezeki halal, rezeki yang baik. Jadi kita pilih nak rezeki yang luas, yang baik, yang halal. Maka apa yang kita minta walaupun baik,
Adakah kuasa Allah nak bagi kepada kita, dia ikut kita? Tak. Itu tanda Allah berkuasa. Kuasa Allah tidak tunduk kepada sesiapa. Walaupun kita berdoa, seluruh umat Islam berdoa, ya Allah berilah kemenangan pada saudara mukminku di Palestin, ya Allah, bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus tahun kita berdoa, Allah tak bagi lagi. Itu dalam pengajian tauhid kepada sifat Allah Ta'ala qudratun. Apa qudratun? Kuasa. Itu bukti bahawa kuasa Allah tidak terikat dengan makhluk. Maka persoalannya datang, ada yang buat persoalan. Oh, dia kata, kalau Allah berkuasa, kalau Allah tak bolehkah berkuasa menghancurkan pokok Yahudi di Palestin? Mana dia bercakap bukan mengikut tauhid. Kita akan bagi jawapan pada dia. Kita beri jawapan padanya. Inilah kudratullah, kuasa Allah tidak terikat. Tidak terikat, tuan-tuan. Kuasa manusia ada juga terikat tak? Ada juga terikat. Ada juga terikat. Sekarang, okey, CEO diarahkan kita. Diarah kepada orang bawahan. Pegawai-pegawai dia. Awak, saya nak minta awak buat minit mesyuarat gini-gini. Maka, pegawai dia kata, bos, saya tak nak buat lah. Okey, dia ada, maknanya, kenapa pegawai dia boleh kata, saya tak nak buat? Bos nak macam mana pada saya? Kan? Paling-paling, saya berhenti awak kerja. Begitulah contoh. Jadi, kuasa dia ni sudah boleh dicabar. Sudah boleh dicabar. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat kudrah, kuasa. Allah ada iradah, kehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala ada ilmu. Dia maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala ada Ar-Rahim. Dia maha penyayang. Maka berkata ahli maksiat, tengok saya orang duk sibuk nuzul dan disebut Syaban. Tengok saya pergi kat konsert di Bukit Jalil, tak ada kena panah kat peti bitar, tak ada apa-apa, tanah tak ada runtuh apa-apa. Tengok saya buat maksiat, kan? Contohlah, contoh orang buat maksiat, dia kata tengok tak ada kena musibah apa. Maka itulah bukti sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah sayang pada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, orang buat maksiat wasakata an asya'a rahmatalakum ghairan nisyan. Allah diam ketika mana kamu buat dosa maksiat. Diam, tidak didatangkan azab, peti, musibah kepada kamu. Kata Nabi SAW, Allah kesian pada kamu. Allah kesian di sebelah menyebelah kamu. Ada kanak-kanak kecil, ada orang-orang baik-baik, ada majlis ilmu. Allah kesian. Ghairan nisyan, kata Nabi SAW, Allah bukan pelupa. Allah tidak lupa dengan perbuatan kamu. Bahkan di hari akhirat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala kebaikan yang kamu buat sewaktu di dunia semua akan dibentang balik. Walaupun sekecil zarah, begitulah kejahatan akan dibentang. Maka namanya istidraj. Mana-mana orang yang dapat nikmat Allah, dia boleh buat maksiat kemungkaran, namanya istidraj. Apa makna istidraj? Nabi SAW sabda, "Iza aradallahu ta'ala an yuhlikan nam raf'ahu bi janayhihi." Apabila Allah hendak membinasakan seseekor semut, maka Allah tumbuhkan semut itu kedua sayap. Kalau kita tengok kekatu, kalau dia terbang ke mana? Dia pergi ke mana dia terbang? Api-api dah. Maka setengah semut-semut ni dia jadi panas bahagian. Dia langgar api ke, dia akan jatuh atas pohon kita, dia gigit. Dia panas bahagian, dia gigit dah.
Kita pun, kita gigit ke kita buat apa kat dia? Kita penyek dia mati. Kata Nabi SAW, ingat kamu Allah boleh buat begitu. Allah boleh bagi harta, kekayaan. Nah, aku bagi pangkat, bagi. Dia buat maksiat, kemungkaran. Allah bagi, nah, ambil. Saya kata ambil. Lepas tu, pam, Allah pancung. Mati sudah ketentu. Mati sudah tentu dah. Walaupun lama masa. Fir'aun, Qarun. Masa lama, beratus tahun. Fir'aun. Allah bagi masa pada Fir'aun ratusan tahun. Umur dia. Jadi begitulah ya. Bahawa kita kena belajar di sini. Wujud Allah Subhanahu wa taala ada, Allah tidak sama dengan ada segala makhluk. Di sini lah dia kata. Maka dia kata, maka bahawasanya dinamakan dia taqlid dan tiada dinamakan ma'rifah dan tiada dinamakan ilmu. Jadi kalau seseorang tu dia tidak ada pegangan yang kukuh, jazam, sungguh pada Allah melalui kita belajar begini, maka dia tidak boleh pegang yang kukuh. Akhir sekali dia seorang-seorang dia fikir rasa sama je undang-undang sivil dengan syar'i. Tu menyibuk saja undang syar'i. Dia bincang sama-sama tak tahu. Sama-sama tak tahu. Dia kata betul juga. Sivil pun ada juga undang-undang ni, syar'i pun ada juga undang-undang ni. Macam mana kalau kita pergi ke iaitu Mahkamah Persekutuan, maka Mahkamah Agung kita bentang mansuh. Saya ingat lagi pada tahun 2001 Karpas Singh pergi ke pejabat saya di Jawi. Karpas Singh, Ling Guang Eng, lepas tu Ling Kiat Sing, ada geng dia pergi buat memorandum ke Pusat Islam di Pemerintah Negara kan, ofis saya situ buat memorandum. Dia kata kami tak nak hudud, kami tak nak undang-undang syar'i. Ada kita sembur dengan Pemerintah Hafiz, tak ada. Ambil memorandum dia, kita ambil. Saya kata satu hari nanti dia akan berjaya memansuhkan undang-undang syar'i. Hari ini berjaya tak? Berjaya. Tahun 2002 tu. Apabila waktu itu kami banyak buat tangkapan orang-orang Islam duduk minara, judi, disko, kelab malam apa semua. Banyak kami pergi tangkap ribuan kes. Banyak. Maka toke-toke kelab malam, pusat-pusat judi, dia tak puas hati. Dia pergi ke pejabat DAP di Pudu. Pergi ke situ. Maka dia orang bersidang, buat bantahan. Sekarang berjaya. Dia guna siapa? Orang Islam juga. Orang nak tebang pokok ni, mata kapak ni besi. Kalau ulu juga besi, boleh tebang. Pecah tangan, betul tak? Kalau lah nak tebang pokok guna ulu besi, tangan akan pecah ni. Biasa tebang pokok lah. Kapak macam kapak lah. Dia kena daripada kayu juga. Jadi begitulah musuh Islam ni, dia akan teban Islam dengan menggunakan orang Islam. Ini berjaya. Kenapa berlaku begini? Dia akan cari siapa-siapa yang tidak ada jazam. Ini kita bagi jazam, yang tidak kukuh akidah dia. Dia tidak kukuh. Mula-mula sekali dia kata mana-mana undang-undang sivil dah ada, kita masuklah syar'i. Itu teknik dia. Itu cara dia. Seorang isteri dia minta cerai dengan suami. Abang cerailah saya. Terjaga tidur, saya cerai, minta cerai. Mengadu seorang suami lah ya pada saya waktu saya di Jawi. Lepas tu isteri awak minta macam mana? Dia kata abang cerai, lepas tu kita kahwin pula. Dia sama semban. Suami dia kata kita cerai begini abang, sebenarnya saya nak duduk sekejap je bersendirian. Abang cerai saya sebulan je, tak payah lama. Saya minta selama-lama, abang tak nak. Minta setahun pun tak nak, sebulan abang. Suami dia kata betul juga sebulan.
Tengok, syaitan dia pandai menipu. Dia tipu dua-dua. Lepas tu suami dia tak nak cerai. Gini abang, seminggu ya. Abang cerai saya seminggu. Suami dia termakan pujuk. Ke seminggu tak apa. Sebab suami dia sayang kat isteri. Isteri dia cinta kat orang lain dah. Lepas tu suami dia kata tak apa, saya nak cerai awak lain. Gini abang, abang cerai talak 3. Suami dia kata talak 3 ni apa? Suami dia pun tak faham juga talak 3 ni. Dia kata kalau abang talak 3, jadi 3 hari. Sebab suami tak pernah duduk dia kuliah-kuliah majlis ilmu ni cerita. Jadi 3 hari talak 3. Oh gitu. Suami kata aku ceraikan kamu talak 3. Dia mengadu di Jawi. Jatuh 3 hari ke jatuh selama-lama? Suami dia kata, saya tak tahu yang Arif, saya tak tahu Ustaz, saya tak tahu. Saya tanya, kenapa awak tak tahu? Saya tanya soalan, kenapa awak tak tahu? Tak tahulah saya tak tahu. Tak tahulah saya tak tahu. Itulah ya, bahaya orang tak menuntut ilmu ni. Lebih-lebih lagi dalam bab tauhid begini pun, Allahu Akbar. Maka kata beliau di sini, jadilah taklid. Taklid ni dia pak ikut, tu je ikut, dia tak faham. Dia tak faham. Dan taklid ni dan tiada dinamakan ma'rifah. Dia tidak akan kenal Allah. Dan tiada dinamakan ilmu, dia sebenarnya tidak berilmu. Walaupun nampak dia orang peguam, sebenarnya tak ada ilmu dia. Dia ilmu peguam tu je. Saya pernah satu ketika seorang peguam. Subhanallah. Waktu itu kami buat operasi. Tangkaplah lelaki yang berlagak perempuan. Lelaki yang bergaya perempuan ni salah. Dia apa bila kami tangkap? Maka peguam syari ini sebagai anak guam dia, saya bertanyalah, kawan juga, belajar sekali. Kata, awak ni sedar kau? Dia ni lelaki yang bergaya perempuan. Salah. RM5,000 je. Dia kata kerja saya ni bagi bela je. Betul kita nak bela. Kalau confirm dia ni diinanya, baru kita boleh bela. Atau kita tidak tahu dia betul ke salah, bela lah. Ini awak dah tahu tak dia ni, kalau bahasa sekarang ma'iyah lah. Awak tahu tak dia ma'iyah? Nak tanya situ. Ni luar mahkamah sebab kawan ya. Tahu dia ma'iyah sebab ada nampak sangat. Oh nampak sangat kan. Rambut boleh ikat, baju boleh tukar. 100% nampak kesalahan dia ataupun tak nampak. Dia kata begini, Syekh, kalau saya tak ambil kes dia, saya kena bayar kereta 2,000 sebulan. Rumah saya 1,500, 2,000. Ini kerja saya. Itulah tuan-tuan dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Jadi akhirnya sekali, orang yang tidak ada ilmu, dia akan jadi jahil, fasid, dan juga jadi jahil murakkab. Awalnya jahil fasid, dia merosakkan diri dia. Kalau jahil murakkab, dia akan merosakkan orang lain. Inilah berlaku. Nampak dia pandai, nampak dia berilmu, bawa ke mahkamah kononnya. Dan kita akan kenakan mahkamah syariah di Kelantan sahaja, negeri lain tak akan kena. Orang dah mencuri sebuah rumah ni, clear, dah boleh ambil, tak ada dah. Rumah kedua, rumah ketiga, jadi rumah kedua kata tak apalah, kita niat sedekah kepada pencuri, dia akan masuk pula. Rumah ketiga kata tak apalah, kesian hari ni ekonomi dah teruk kan, jadi sukalah pencuri ni. Itulah kita kena hati-hati. Sekarang tahap sekarang sebenarnya kritikal dah di Malaysia ni tuan-tuan. Sebab apa? Banyak orang tak faham dalam bab tauhid. Dan dia kata, dan orang yang bersepak dengan salah suatu daripada yang 4 dahulu itu pada sesuatu daripada akidah yang lagi akan datang, maka itu kafir. Kalau seseorang yang menyatakan
saya selagi tak nampak Allah, saya tak boleh beriman pada Allah. Subhanallah. Maka jatuh pada murtad, kuat Islam dia. Walaupun iaitu dia sembahyang, tetapi dia terkuah. Maka ini ittifaq. Ittifaq ni sepakat di kalangan para ulama. Sesiapa yang ada iaitu 3 perkara, 4 ketiga. Pertama, syak, zon, waham, baik. Apabila seseorang itu dia syak, Allah ada tak ada, terus murtad. Yang kedua, zon. Zon ni dia lebih kepada percaya berbanding tak percaya. Contoh peratus lah, kita ambil peratus. 80% atau 99% dia percaya Allah ada. Tapi 1% ni dia rasa confused, Allah ada tak ada. 1% je kata. Maka murtad tak? Murtad, keluar pada Islam. Yang ketiga, waham. Waham ni banyak tak percaya. Jangan kata pada Allah, pada Rasul, pada hukum hakam Allah, pada Islam itu sendiri. Pada Islam ataupun pada sifat-sifat Allah. Ketika mana hari ini kita terpaksa berdepan dengan golongan yang mujassimahkan Allah. Kesian tuan-tuan. Sebab orang sekarang dia suka tengok di Facebook, dia tidak suka talaki, belajar begini. Maka kadang-kadang menyampaikan ceramah. Maka dalam TikTok dia bukan semua kan, dia bukan ambil semua. Jadi orang tengok, maka wujudlah dilaga-lagakan sama-sama ulama. Kesian sekarang tuan-tuan. Saya duk tengok, Allahu Akbar. Pihak yang melaga sama-sama ustaz, sama-sama ulama. Waktu saya di Jawi dulu, saya panggil pertemukan. Isu-isu begini kita bertemu. Barulah kita sedar. Dua-dua betul. Yang tak betulnya, penonton tak betul. Baik. Maka golongan mujassimah. Bagi seseorang yang menyatakan Allah SWT berada di langit. Kan? Dia kata, kita bukan kata Allah Ta'ala berada di langit seperti mana sesuatu. Dan ada pihak kedua yang menyatakan, jangan kita berkata Allah Ta'ala berada di langit. Jadi sebenarnya dua-dua itu betul. Hanya saya nak beri penerangan di sini, supaya jangan ada 3 perkara ni. Tadi syak, zon dan waham. Dan yang ketiganya, yang keempat, jahil. Jahil ni bahaya. Kita tidak tahu. Maka termasuk dalam bab mengenali Allah SWT yang sekarang dibincangkan melalui alam maya sekarang, kita bimbang. Kalau kita tidak bertalaki begini, apa kita nak jawab? Apabila soalan perkara ni pernah berlaku di zaman para ulama mujtahid, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbali. Pernah satu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang. Dia datang, dia tidak talaki menuntut ilmu sungguh-sungguh. Dia kata, tuan, saya nak bertanya, Allah Ta'ala di mana? Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, awak tunggu, saya tidak akan jawab sekarang. Awak kena tunggu. Tengok, berhati-hatinya Imam Malik nak jawab ni. Sebab soalan dia ni, kalau dia tidak menuntut ilmu, dia akan kena dirinya sendiri. Dan kedua, datang anak murid dia sendiri. Dia tanya, adakah Allah Ta'ala di mana-mana? Maka Imam Malik kata, pun aku kena jawab selepas ini. Sebab bukan semua nak tahu dalam bab ini. Kenapa? Sebab Nabi SAW sabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi. Fikirlah kejadian Allah. Banyak lagi makhluk yang kita boleh fikir kejadian Allah. Jangan fikir Allah. Jangan fikir Allah di mana, Allah duduk kat mana. Seperti mana yang kita belajar pada kuliah yang lalu. Kita jangan 4 perkara kan. Pertama, aina, di mana. Jangan kita fikir Allah di mana. Tak usah fikirlah. Bahkan jangan ditanya Allah di mana.
Kedua, ingat lagi kaifa. Ingat. Bagaimana Allah? Jangan ditanya bagaimana. Ini peluang syaitan. Keluar 4 soalan ni, syaitan akan masuk. Yang ketiga, kam berapa? Sebab orang Yahudi Nasrani ni, Kristian, pasal dia bincang Allah ni ada berapa? Takut Allah tidak ada pembantu. Maka dia pun buat reka-reka, pembantu dia Isa lah. Tetapi dia tak nak menamakan Isa. Dia menamakan Yesus. Kalau Isa, dia kena rujuk pada Quran. Dia tak nak rujuk Quran. Satu ketika, lebih kurang tahun 2018 saya rasa, ada student-student yang tidak faham bab ni, maka dia war-warkan I love ke apa? I love Jesus. Dia war-warkan Jesus. Ingat tak? Jesus, saya kata, kita panggil, Jabatan Agama panggil. Kenapa awak mewar-warkan Yesus? Awak tidak mewar-warkan Isa. Dalam Quran Allah Ta'ala tak beritahu Yesus. Sebab ini satu perangkap oleh Kristian. Dia kata sama je. Kata tak sama, nama pun tak sama, perancangan dia pun tak sama dah. Maka terperangkaplah. Kita kena hati-hati. Baik. 3. Yang keempat, mata, bila. Jangan tanya bab bila-bila. Jangan tanya Allah SWT bila dia nak bagi pertolongan pada kita. Tak perlu ditanya. Jangan tanya bab bila-bila pada Allah. Kalau ditanya bab perkara ini, maka mudahlah syaitan akan memperangkap. Mudah syaitan. Bahkan kata Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, jangan ditanya juga Allah Ta'ala ditimurkan di barat, itu termasuk aina. Di atas kan di bawah, itu termasuk aina. Di mana? Bagaimana keadaan Allah? Kaifa, bagaimana? Jangan ditanya bagaimana keadaan Allah. Kalau ketika siang hari, adakah Allah Ta'ala berada siang hari? Jangan ditanya. Itu adalah peluang syaitan. Maka Nabi SAW dah beritahu dalam hadis, wala tafakkaru fillah, jangan duk fikir Allah. Yang kita belajar di sini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti dia kenal Allah. Maka kita kenal diri kita, kita tidak ada ilmu, kita tidak ada kuasa. Barulah kita kenal diri kita, maka kenallah Allah SWT. Baik. Itulah dia. Dan sebagai penutup, dan ada pun orang yang bersepak dengan yang akhir itu, dan iaitu taklid. Taklid ni, bagaimana saya beritahu tadi, dia ikut je. Dia tidak ada ilmu, dia tak belajar, dia main ikut je. Kalau orang dia ikut itu selamat, maka dia selamat. Kalau orang ikut dia, yang dia ikut orang tu tak selamat, dia pun juga tak selamat. Itu bahaya. Maka ikhtilaf ulama. Ada perbezaan ulama tentang taklid ni. Tentang orang yang tak ada ilmu, dia main ikut je. Kata qilah, iaitu pandangan-pandangan ulama, bahawa kafir mutlaqan, jatuh pada kafir. Ada ulama kata sesiapa orang taklid, dia main ikut je. Bab akidah ni, bab akidah ya. Dia main ikut je, maka jatuh pada kafir. Yakni sama ada ia ahli bagi nazar. Nazar kita dah belajar, artinya dia berfikir. Dia ahli fikir, tetapi dia tidak berpandukan Quran dan hadis, maka jadilah seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni ahli falsafah, ahli fikir. Dia duduk setiap fikir. Macam orang kita pun ahli fikir kan. Saya pernah waktu panggil Siti Kasim dulu, pergi ke office saya. Dia kata saya ahli fikir. Saya kata saya pun suka ahli fikir ni. Kata kisah Mahatma Gandhi ni ahli fikir. Sebab itu menjadi kajian sejarah. Dia ahli fikir. Maka Syekh Maulana Haziz, seorang ulama di India, tanya Mahatma Gandhi. Mula-mula dia tanya Islam.
Dia kata, kenapa sembah yang tak nampak? Kenapa sembah yang tak nampak? Maka jawab Maulana, dia kata, kita nampak dengan ilmu. Nampak dengan ilmu. Terkejut dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi SAW sabda, "U'budullah ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah seolah-olah kamu tengok Allah. Tengok dengan apa? Dengan ilmu. Ini ilmu tauhid ni. Ini ilmu tauhid. Macam mana contoh ilmu? Kalau saya nak bagi satu contoh ya. Sekarang saya beritahu sekejap lagi KLCC akan runtuh. Agak-agak Ustaz Wali ni betul kalau dia bercakap, contohlah. Kalau saya bercakap tu betul contoh. Agak-agak nak duduk sini lagi agak-agak. Sebab apa tuan-tuan nak lari? Sebab kita tahu KLCC tinggi. Kalau orang tak tahu, saya kata sekejap lagi KLCC akan runtuh. Orang tu tak tahu apa benda KLCC. KFC ke KLCC, KFC duk main gitu. Jadi dia tak nampak KLCC ni satu bangunan yang tinggi. Kalau jatuh runtuh kena dia. Maka dia tak akan lari. Sebab dia tak nampak bayangan. Boleh faham kan? Dia tak nampak. Sebab tu tak ada kegerungan. Kalau kita cerita azab kubur, dia tak nampak. Cerita azab neraka, dia tak nampak. Sebab Quran dan hadis dah beritahu macam mana neraka, macam mana azab kubur. Maka begitulah. Kita sembah Allah ni, ka'annaka tarahu, kata Nabi. Seolah-olah kamu nampak Allah. Nampak dengan ilmu. Ilmu tauhid, kita nampak Allah. Macam mana? Ini kata dalam tauhid ni, kita akan seronok belajar. Dan kata Nabi SAW yang keduanya, kalau kamu tak mampu untuk nak tengok Allah, sembah Allah seperti seolah-olah kamu tengok Allah. Kamu kena yakin Allah sedang memerhatikan kamu. Apa kamu buat, Allah perhati kamu. Macam kita, sekeliling kita penuh dengan CCTV. Atas, bawah semua. Kita buat kerja ni. Agak-agak nak tidur tak? CEO kita tengok sekarang ni. Itulah kita tak boleh. Tak, aku kena buat kerja sungguh-sungguh kan. Jangan nak mula, tak boleh sebab CCTV penuh. Kita dengan Allah SWT, Allah perhati kita. Itulah cara kedua. Baik. Jadi ada pun orang yang taklid ni ada menyatakan iaitu dia adalah kafir. Bagi Imam Syafi'i, bagi Ahlussunnah wal Jamaah tak. Orang taklid ni tidak jatuh pada kafir. Tak. Dia kekal sebagai orang beriman. Hanya dia telah membahayakan dirinya sendiri sebab dia tidak belajar dalam bab tauhid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita buka soalan dalam seminit dua ada. Ada soalan nak bertanya? Ada soalan? Kalau macam terlibat macam mana? Baik. Baik, alhamdulillah. Satu soalan baik. Tiba-tiba dia datang pada diri, hati, perasaan. Allah ada tak ada? Jadi kita orang ada ilmu ni selamatlah. Apa selamatnya? Allah Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang bermula dan berakhir. Apa maksud bermula dan berakhir? Setengah ulama menyatakan bahawa Allah tidak ada bermula. Wal akhir, Allah tidak ada akhir. Bahkan Allah yang menguasai apa-apa makhluk yang dia cipta bermula seperti qalam, bermula kan? Qalam bermula Allah Ta'ala buat. Bukan aras, bukan. Yang lain tak ada lagi. Maka Allah Ta'ala tanya qalam. Qalam ni pencatat. Bukan malaikat. Qalam. Maka qalam pun bertanya, ya Allah, apa kerja aku? Tengok, begitulah hamba Allah ni, makhluk Allah. Dah dicipta, apa kerja aku? Macam kita lah kerja dengan M-Bank. CEO kata awak kena tempat ni. Tuan, apa kerja saya? Sukalah CEO ni. Sebab kita minta kerja. Kan? Apa kerja saya nak buat hari ni? Contoh. Baik. Maka, qalam ni, dia minta dengan Allah. Allah Ta'ala kata, hari ni bermula catatan baik dan buruk. 4 perkara.
ajar, rezeki semua. Maka begitulah, apabila kita bertemu, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Ta'ala zahir dan tersembunyi. Allah zahir, tetapi zahir Allah tidak sama zahir makhluk. Ini i'tiqad. Kalau zahir kenapa tak boleh nampak? Kalau nampak menyamai makhluk. Boleh faham kan? Kalau nampak confirm ada menyamai makhluk walaupun 1%. Mesti menyamai. Jadi Allah zahir tetap, namun tidak menyamai segala yang zahir. Bila kita boleh tengok, kata Nabi, dalam syurga, bukan dengan mata ini, mata syurga, mata akhirat. Subhanallah. Baik. Wal batin, Allah juga tersembunyi. Tersembunyi, adakah sama seperti malaikat, sama dengan udara, sama dengan jin? Tak sama. Jadi Allah tersembunyi, batin tersembunyi, tapi tak sama sedengan segala apa yang tersembunyi. Boleh faham situ ya? Baik. Manakala lintasan yang datang, Allah Ta'ala ingatkan dalam Quran, Asy-syaitan ya'idukumul faqra Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan ni sentiasa nak kamu jadi ketandusan, keraguan. Maka apa-apa yang mendatangkan keraguan pada kamu, kita kena jawab, ini bukan aku. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apa lintasan itu yang buruk, itu syaitan. Kadang-kadang seorang suami, kecerai. Bukan dia. Itu syaitan. Apa-apa yang buruk, kata Nabi, itu syaitan, bukan kamu. Sebab tu tak boleh dihukum. Kata Nabi SAW, tak boleh hukum. Katalah seseorang itu, aku nak murtad. Dalam hati, aku nak murtad. Allah tak ada. Bukan kita. Siapa tu? Syaitan. Sebab Nabi SAW sabda, Asy-syaitan ya'idukumul inna syaitan yamhu bin Adam mahaddam. Syaitan ni sepantah darah, berlari, aktif dalam manusia, nak menyesak. Jadi apa-apa yang terlintas, cepat-cepat kita kena berta'awuz, berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kata Nabi SAW, apa-apa yang baik, dia suruh kita buat kebaikan begini, itu adalah bisikan malaikat. Maka bisikan malaikat itu daripada Allah. Boleh faham ya? Jadi kalau datang bisikan-bisikan itu, maka itu semua daripada syaitan. Cepat-cepat kita berlindung dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang, dan bermula qaul yang rajih bahawasanya mukmin yang derhaka, jikalau ada ia berkuasa atas dalil seperti yang cerdik, dan mukmin yang tiada derhaka jikalau tiada ada kuasa atasnya seperti orang yang bodoh. Ini kita akan bincang lagi pada kuliah akan datang. Kiranya ada silap dan salah pada saya, mohon riban kemaafan atas tutur kata. Kita bertemu di hari yang lain, moga-moga Allah memberkati kita melalui majlis-majlis ilmu sebegini. InsyaAllah kita bertemu di hari yang lain, insyaAllah. Dan di luar sana ada buat jualan daripada Ma'had Tahfiz Al-Yatim Darul Furqan. InsyaAllah kita membeli sambil kita dapat bantu madrasah. Sekadar itulah saja. Kita surahi dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.